kebutuhan internet dan wifi percuma. Kebutuhan internet dan wifi percuma. Mungkin pagi tadi kita buat peresmian, betul tak? Peresmian lepas tu Narapun hakim pada diri boleh pembelajaran yang selesai dengan tenaga pelajar yang berkurang. Wow! Wow! Pembelajaran yang selesai dengan tenaga pelajar yang berkurang. Wow! Kemudahan perpustakaan. Pembelajaran yang selesai dengan tenaga pelajar yang berkurang. Yang perlu. Fasiliti sukan yang pelbagai. Kemudahan perpustakaan. Enam disediakan. Wow! Fasiliti sukan yang pelbagai. Beratnya, Perpustakaan. sebenarnya jangan masuk Kalau kita mau tahu, kita boleh menonton secara online. Lalu masuk ke laman web resmi IKM dulu. Ataupun secara manual pergi ke kaunter lihat dulu yang terletak di KM20 dalam Bintulu Sibu 97000. Atau di laman web resmi di talian berikut. Ataupun secara manual pergi ke kaunter lihat dulu yang terletak di KM20 dalam Bintulu Sibu 97000. Atau di laman web resmi di talian berikut. Ataupun secara manual pergi ke kaunter lihat dulu yang terletak di KM20 dalam Bintulu Sibu 97000. Atau di laman web resmi di talian berikut. Ataupun secara manual pergi ke kaunter lihat dulu yang terletak di KM20 dalam Bintulu Sibu 97000. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada penonton-penonton live Facebook IKM Bintulu. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa untuk menonton program hari ini iaitu program Oh My TVET bersama IKM Bintulu. Okey, hari ini kita akan membincangkan atau mengupas satu tajuk, okey, iaitu tajuk mengenai program separuh masa elektrik ataupun kita panggil PSME. Okey. Sebelum saya meneruskan program kita pada pagi ini, saya ingin berkongsi sedikit info lah mengenai IKM Bintulu. Okey. IKM Bintulu ni merupakan IKM ke-13 ditubuhkan di Malaysia di bawah Majlis Amanah Rakyat. Okey. IKM Bintulu siap dibina pada 28 April 2010 dan mula beroperasi pada 23 Mac 2011. Okey. Di mana IKM Bintulu terdapat 5 jabatan, antaranya Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Okey. Di dalam Jabatan Kejuruteraan Elektrik ni kita menawarkan kursus di peringkat diploma teknologi kejuruteraan pemasangan elektrik dan CJ teknologi kejuruteraan pemasangan elektrik. Okay. Selain daripada program sepenuh masa, Jabatan Elektrik juga melaksanakan program separuh masa elektrik iaitu PSME. Okey. IKM Bintulu telah mendapat pengiktirafan sebagai pusat pentauliahan oleh Suruhanjaya Tenaga iaitu ST
dan dari Electrical Inspectory Unit ataupun EIU. Okey. Untuk meneruskan program kita pada hari ini, saya tidak keseorangan. Okey. Saya bersama 3 panel kita pada hari ini yang hebat-hebat semuanya. Okey, saya akan kenalkan panel-panel kita pada hari ini. Okey. Okey, panel kita yang pertama iaitu daripada pensyarah daripada IKM Bintulu iaitu TS Muhammad Zuhaili bin Zufaini. Sila kenalkan diri anda dan boleh berkongsi tak pengalaman-pengalaman anda sebelum ni. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi semua penonton-penonton live. Okey, sebelum kita mulakan, saya ingin memperkenalkan diri saya dululah. Okey, nama diberi iaitu Muhammad Zuhaili bin Zulfinaini dan jawatan saya di IKM Bintulu ni adalah sebagai pegawai latihan vocational DV41 dalam jawatan kejuruteraan elektrik. Dan kalau nak cerita pengalaman untuk kerja dalam bidang elektrik tu dah banyak lah dan lama lah. Kalau boleh saya singkatkan sikit. Okay, kalau ikutkan pengalaman saya dalam bidang elektrik ni memang dah lama, iaitu kalau ikutkan daripada sekolah lagi. Okay, saya bersekolah pun dalam background elektrik iaitu vocational, kemudian saya sambung ke tingkat diploma dan seterusnya dalam degree lah. Kalau untuk pengalaman kerja ni, saya berkhidmat dengan IKM Bintulu dah selama 9 tahun. Saya mula masuk ke IKM Bintulu pada tahun 2012. Sebelum saya join IKM, saya bekerja di industri oil and gas selama setahun, dan sebelum saya join oil and gas tu saya banyak bergerak sendirilah. Saya banyak bekerja sendiri dalam bidang wiring lah. So sikit sebanyak itu je lah saya boleh sharing berkenaan dengan experience saya. Okay, saya teruskan dengan ni lah tuan moderator lah, Cik TS. Terima kasih kepada TS Muhammad Zuhaili atas perkongsian ni. Okey, kita juga pada pagi ini bersama-sama daripada pihak industri Okey, kita ada tetamu khas iaitu Haji Marudi bin Haji Jabah, iaitu pengarah urusan Rada Ifak Sandiang Berhad. Okey, selamat pagi Tuan Haji. Okey, boleh tak Tuan Haji kenalkan diri dan boleh berkongsilah pengalaman-pengalaman Tuan Haji dalam bidang elektrik ni. Okey. Okey, Tuan Haji, boleh tak buka onkan ni mic Okey. Okey, Assalamualaikum. Okey, selamat pagi Cikgu. Waalaikumsalam. Kak moderator, okey. Saya Haji Marudi bin Haji Jabah, pengurus Syarikat Reda Infak. Okey, pengalaman saya dalam bidang elektrik ni tidaklah sehebat Cikgu ataupun TS Muhammad Zuhaili di mana beliau adalah tenaga pengajar dekat sana. Memang boleh dikatakan dari kecil lagi dia dah belajar bahagian elektrikal. Okey. Saya belajar elektrikal bermula di IKM untuk mendapatkan lesen competent person iaitu L1, L2 dan L3 dan G2. Okey. Semuanya saya ambil dekat IKM dan ditauliahkan oleh pihak EIU Sarawak, Inspectorate Electrical
Inspectorate Unit. Okey. Di sana bila saya telah belajar jadi sebagai seorang competent person, alhamdulillah syarikat saya boleh dikatakan ada mendapat projek bahagian electrical seperti di Bakun. Bakun ni iaitu Sarawak Energy, kita pernah memasang inverter yang 120 kilowatt untuk menstabilkan sistem DCS ataupun instrumen pihak Sarawak Energy lah untuk kontrol sistem dia orang. Okey. Ini saja yang saya dapat share pada pagi ini. Saya serah kepada TS Muhammad Kushairi balik. Okey, terima kasih kepada Haji Marudi kerana perkongsian dan pengenalan diri pada hari ini. Okey, tetamu khas kita yang kedua iaitu Nelson Jengkalan, anak Kendawang Okey, daripada Electrical Referral Line Malaysia Sdn Bhd. Selamat datang dan boleh kenalkan diri anda tak? Dengar tak? Dengar. Nama penuh Nelson Jengkalan, anak Kendawang. Berumur 25 tahun. Pengalaman saya dalam bidang elektrikal ni dia lain sikit. Okey. Dulu saya bekas sekolah AKMB dulu 2015. Saya ambil bidang dalam operasi logi. Okey. Jadi lepas ketika tu saya join masuk Microsoft. Sanalah saya dapat pengalaman bagaimana nak mengenali elektrik lebih dalam. Lepas tu tahun 2017 saya join Referral Line Malaysia dan cun hari ini dia masuk kerja sini sebagai elektrik di sini. Okey, terima kasih kepada saudara Nelson. Okey, untuk sebagai kita kata pembuka bicara lah yang saya ingin bertanyalah kepada TS Muhammad Zuhaili okey, mengenai PSME ni. Okey, mungkin TS Zuhaili ni adalah orang lama dalam bidang PSME Okey. Saya nak tanyalah bilakah program separuh masa elektrik ni atau PSME di IKM Bintulu ini mula-mula diadakan? Adakah program ini dah lama kita diadakan atau macam mana tu? TS Zuhaili, sila buka mic Okey, terima kasih saudara TS Kushairi. Okey, saya nak share sikitlah berkenaan dengan program separuh masa elektrik ni, PSME di IKM dulu. Okey, kalau ikut sejarah penubuhan dia, kalau ikutkan kita bermulanya kelas pada tahun 2017, iaitu kelas dipanggil batch pertama untuk Chargeman L1. Okey, pada sebelum tu kita ada minta pentauliahan daripada EIU iaitu Electrical Inspectorate Unit pada tahun 2016 dan kita mendapat kelulusan untuk mengadakan ataupun membuat kursus program separuh masa elektrik ni. Kita mendapat kelulusan pada 1 hari bulan 4 2016. Pada ketika itu pengarah adalah Haji Azban bin Ali. Okey, kita mendapat kelulusan dan pertauliahan untuk menjalankan peperiksaan dan sebagai pusat latihan lah untuk kekompitenan elektrik di Sarawak, iaitu di IKM Tulu lah pada tahun 2016. Kemudian daripada situ kita membuat promosi dan batch pertama iaitu pada tahun 2017, yang saya ingat pada 21 hari bulan 1 2017 kita mendapat batch pertama iaitu selama 13 orang lah. Dan batch pertama tu terdiri daripada inilah peserta iaitu pelajar saya lah, iaitu Haji Marudi lah yang merupakan pengarah Redak Infak sekarang lah. Dia merupakan batch pertama lah. Itu sedikit lah mengenai sejarah PSME ni. Kalau ikutkan PSME ni memang kalau di Semenanjung dah dikenali ramai lah. Kenal PSME banyak pusat-pusat IKM di Semenanjung yang menjalankan PSME ni lah. Dan kalau di Sarawak ni kita antara yang kedua lah, iaitu selepas Hakim Kuching lah. Hakim Kuching pun dah lama menjalankan program PSME ni semenjak daripada tahun 2000 lagi lah.
Itu sajalah yang saya boleh berkongsi sikit mengenai penubuhan PSME ni. Okey, terima kasih saudara TS Muhammad Zuhaili. Okey, maknanya PSME ni dia sudah mencapai 4 tahun lah penubuhannya kan. Okey, maknanya dah lama lah kita katakan. Okey, saya ingin bertanya kepada Tuan Haji Marudi lah kan. Orang Melayu dulu kata-kata ada berkata lah kan, tak kenal maka tak cinta. Okey. Okey, bolehkah Tuan Haji lah berkongsi kepada kami macam mana Tuan Haji boleh tahu dekat IKM Bintulu ni ada mengadakan program separuh masa elektrik ataupun PSME. Okey. Okey. Okey, pada mulanya dalam tahun 2016, okey. Memang saya ada belajar dekat luar untuk mendapatkan chargeman iaitu L1, tapi bila kekangan masa macam perjalanan saya untuk terbang ke Kuching agak jauh dan memerlukan keuangan yang lebih kukuh lah, sebab kita kena guna flight untuk balik, datang dan balik. Jadi di situ bila saya merujuk kepada pihak EIU Kuching, so pihak EIU Kuching dengan berbesar hati mengatakan bahawa IKM Bintulu adalah salah satu tempat yang mudah untuk diambil sebagai tempat berkursus untuk peringkat separuh masa. Dia bagi pihak EIU Sarawak bagi tahu saya, dan sekarang pun pihak EIU telah pun membenarkan untuk kelulusan competent person lah untuk separuh masa ni. So kebetulan pada masa itu 2016, and then 2017 saya mencuba untuk memberanikan diri menghubungi pihak pengarah IKM, iaitu penolong pengarah IKM kalau tak silap saya, Encik Tuan Haji Lokman, Tuan Haji Lokman Hitam kalau tak silap saya lah. So beliau alu-alukan kehadiran kita. Okey, saya pada masa itu saya menghantar hampir keseluruhan peserta adalah daripada Reda Infak seramai kalau tak silap saya 10 orang, tapi oleh kerana tapisan demi tapisan dan yang terlepas adalah dalam 2 orang staf saya yang ada background electrical, termasuk saya sendirilah yang ada background electrical, sebab pernah mengikuti kursus untuk maintenance, transformer maintenance lah oleh CIDB . Okey, itu saja yang saya boleh sharing . Okey, maknanya Tuan Haji dapat tahu ni daripada IU lah kan, yang program IKM ni ada mengadakan program PSME ni. Ya, betul. Okey, berbalik kepada TS Muhammad Zuhaili Okey, selaku orang kata dah lama berkhidmat di IKM Bintulu dan banyak pengalaman mengajar program PSME ni. Okey, boleh saya tahu tak adakah program PSME ni ada kategori-kategori dia dan ada tempoh pembelajaran yang berbeza tak? Okay, boleh TS Muhammad Zuhaili terangkan. Okey, sekali lagi. Okey, kemudian berkenaan dengan kategori-kategori yang diadakan di IKM dulu ni, kita kalau ikutkan kita ada 10 kategori kursus-kursus yang ditawarkan di IKM dulu ni. Dan yang pertama kalau daripada EIU iaitu Electrical Inspectorate Unit, kita ada Chargeman L1. Okey, Chargeman L1 ni dia berkenaan dengan main switchboard, auxiliary, motor control. Itu Chargeman L1 lah. So di sini kita punya tempoh masa kursus kita adalah sebanyak 120 jam, iaitu setiap hari Sabtu dan Ahad lah. Kalau 120 jam tu kita dianggarkan dalam 3 bulan lah. 3 bulan khusus saja. Dan yang kedua kita ada Chargeman L2 dalam bidang overhead. Chargeman L2 overhead ni adalah berkaitan dengan talian atas bawah rendah lah. Talian atas bawah rendah. Dan yang ketiga adalah Chargeman L2 underground. Underground iaitu berkenaan dengan amali dan kerja-kerja kabel bawah tanah lah, underground. Dan yang keempat kita ada Chargeman L3. L3 itu adalah berkenaan dengan genset lah, generation, power generation, genset L3.
Dan kita ada 2 kursus wireman, iaitu wireman G2 dan G1. Okay, beza wireman G2 dan G1 ni adalah wireman G2 ni lebih kepada single phase dan wireman G1 ni lebih kepada 3 phase lah. Kemudian kita ada satu lagi kursus yang kita dapat baru dapat pertauliahan pada tahun ni, iaitu kursus EIC, iaitu Electrical Installation Contractor. Okay, kursus ini adalah berkenaan untuk untuk kontraktor yang nak mengambil lesen, dia perlu ambil kursus ataupun CJ EIC dululah. Okay, itu adalah antara kursus-kursus yang dianjurkan oleh yang di bawah EIU. Manakala kalau kursus-kursus untuk ST, iaitu Suruhanjaya Tenaga, kita ada Chargeman AO dan juga modul overhead lah. Modul overhead. Okay, kalau ikutkan masa pembelajaran, okay, kalau untuk untuk EIU tadi, Chargeman L1 saja yang tempoh belajar dia adalah sebanyak 120 jam. Okay, yang lain untuk Chargeman L2, L3, wireman G1, G2, tempoh masa kita adalah 48 jam lah. Manakala untuk ST tadi, Chargeman AO dia adalah sebanyak 480 jam ataupun selama 6 bulan. Manakala untuk modul overhead daripada ST tadi adalah selama 80 jam. Okay, so untuk makluman tuan-tuan semua, kursus kita ni dijalankan pada hari weekend, Sabtu dan Ahad saja, untuk mengelakkan orang kata kita pun tak nak mengganggu tuan-tuan bekerja apa semua pada waktu weekday lah kan. So kita buat pada hari weekend lah, Sabtu dan Ahad saja. Itulah sedikit saya boleh kongsi. Okey, terima kasih TS Zuhaili. Banyak kategori yang kita dengar tadi kan. Okey. Okey, Cik Nielsen okey, sebelum ni pernah mengikuti program PSME dekat IKM Bintulu kan. Okey, boleh tak berkongsi sedikit kategori yang Cik ikuti sebelum ni, dan boleh tak cerita pengalaman mengikuti program PSME di IKM Bintulu, contohnya daripada segi silibus pengajaran, tenaga pengajar, kemudahan-kemudahan yang disediakan di IKM Bintulu dalam program separuh masa elektrik ni. Mula-mula sekali saya ambil G2 tahun 2018. Tempat yang sama dari IKM juga. Lepas tu tahun seterusnya saya apply ambil untuk L1, dan sekarang ni saya pun ada 3 G2, L1 dan L3. Pasal pengalaman tu mula-mula seorang-seorang tu dia macam malu lah, sebab kita seorang-seorang pergi belajar. Lepas tu minggu yang kedua tu semuanya macam okey, sebab tenaga pengajar dia semua friendly, semua yang datang semua friendly, nak bertanya. Sebab mula-mula tu memang rasa malu janggal sebab seorang-seorang kan datang. Yang ke pasal dia punya kemudahan tu memang baguslah. IKM dia punya bay, dia punya kemudahan motor, dia punya motor bay memang bagus. Itu je. Dari segi silibus dia macam mana tu? Silibus pengajaran ni macam mana tu? Silibus dia memang kalau kita ingatkan di dalam masa 2 minggu kan untuk G2. Dia 2 minggu dia simpan macam benda tu padat, senang untuk kita belajar. Walaupun kita tahu macam saya dulu G2 kan, saya tak tahu apa lagi kira pasal kilowatt itu dalam pasal RPM. Dia macam walaupun dia singkat tu saya dah faham, sebab tenaga pengajar tu dia tanya selagi tak faham dia tanya. Itu okey. Maknanya tenaga pengajar ni membantulah Encik semasa mengikuti program PSME lah Okey, berbalik kepada TS Muhammad Zuhaili kan. Okey, sekiranya penonton live kita sekarang ni kan, penonton live kita di luar sana berminat untuk mengikuti program PSME ni. Okey. Apakah kelayakan ataupun syarat-syarat yang perlu ada untuk mengikuti program PSME ni?
Okey, syarat-syarat pemasukan dia kalau ikut syarat-syarat untuk menjadi peserta lah ataupun untuk mengikuti program ni, yang pertama mesti orang Malaysia lah. Warga negara Malaysia lah, warga negara Malaysia. Nepal, Bangla tu tak boleh lah. Okey, kemudian kedua adalah minimum sekurang-kurangnya tamat tingkatan 5 lah, sekurang-kurangnya. Okey. Dan pengalaman kerja tu paling penting lah. Kalau untuk ambil wireman, kurang-kurangnya mesti ada setahun pengalaman kerja. Okey, kalau untuk ambil chargeman tu mesti sekurang-kurangnya 3 tahun lah. Walau bagaimanapun tak semestinya orang kata kalau dah pengalaman kerja dah lama dapat masuk, kita kat sini kita akan tapis mana yang hantar borang, resume apa semua kita akan tapis lah. Kita akan tengok dia punya bidang kerja dia, kemudian pengalaman kerja dia, walaupun selama dia main setahun dalam electrical, dia biasa bekerja dengan apa, kita akan tapis juga lah, kita akan tengok lah, dan kita akan ada interview lah. Biasanya kita interview ni biasanya kita daripada telefon sajalah. Okey, kemudian yang mestilah pandai membaca dan menulis lah, itu wajib lah. Okey, wajib lah sebab kita ada ujian teori, kita ada ujian amali. Mestilah pandai membaca dan pandai menulis. Kemudian paling penting dalam electrical, syarat dia adalah tidak buta warna. Okey, tidak buta warna. Sebab biasanya dalam wiring lah, terutamanya wiring, kabel-kabel, light, neutral earth tu, kita kena tahulah kod warna dia. Itulah. Dan terakhir sekali, kalau ikut syarat wajib dia adalah mesti memiliki buku log lah. Okey, buku log ni saya tahu ada setengah orang yang dia tidak mempunyai buku log. Dia minta dengan kita macam mana syarat nak masuk. Nanti saya cakap mesti ada buku log lah. Okey, macam mana kau tak ada buku log? Okey, tak ada masalah. You apply saja borang dulu, apply saja. Kemudian dalam masa yang sama, sementara tunggu kita panggil, ada apa-apa kerja, submit je, update je dalam buku log. Daripada situ, maknanya walaupun masa dia minta dengan kita tak ada buku log, tapi bila dia dah start minta, dia akan update sentiasalah buku log dia. Sampailah masa kursus ataupun exam, kita akan minta dia serahkan buku log lah. Okay, itulah syarat-syarat yang ada perlu yang untuk mengikuti program PSME ni. Okay, itu sajalah. Okey, maknanya ada syarat-syarat dia lah untuk mengikuti program PSME ni. Okey. Okey. Saya ingin tanya kepada saudara Nielsen dengan saudara Tuan Haji Marudi lah kan. Okey. Tuan Haji Marudi dan saudara Nielsen ni banyak terlibat dalam bidang-bidang industri kan, bidang industri seperti elektrikal semua ni. Okey, dan Haji Marudi dan Nielsen juga merupakan kata pelajar yang mengikuti program PSME di IKM Bintulu. Okey, boleh tak saudara Haji Marudi dan Nielsen untuk kata berkongsi apakah kemahiran-kemahiran yang belajar semasa mengikuti program ni di-apply dekat bidang kerja di luar sana. Okay, kita mulakan dengan Tuan Haji Marudi dulu. Okey. Pembelajaran yang ada di IKM Bintulu amatlah penting bagi saya untuk pihak yang betul-betul ingin berjaya dalam bidang elektrikal lah, sebab apa yang dibelajar di IKM akan dipraktis di luar. Tanpa melalui pembelajaran ini, okey, kalau nak bawa diri ke luar ni memang agak sukar lah untuk mendapatkan pekerjaan ataupun ilmu dekat luar ni, sebab betul-betul saya rasakan yang IKM ni sangat-sangat membantulah untuk pihak pelajar yang ingin berjaya lah. Okey, saya serahkan dengan Nielsen tak? Untuk seterusnya. Bagi saya setelah dapat ujian ni memang sangat perlu. Rata-rata kan banyak orang pandai buat kerja. Dia pandai buat kerja tapi kita hilang. Nanti takut salah, nanti orang akan salahkan kita. Sebab kita ni kompetisi kita. Itu je.
apabila berlaku kesalahan, memang orang akan tanya, kenapa awak buat? Awak orang kompetisi ya. Dia akan tanya. Dulu banyak orang pandai buat kerja ni, tapi yang membezakannya kompetisi dan tak kompetisi je. Itu yang penting lah untuk memang berguna lah. Kalau lagipun dia separuh masa kan, dia macam hujung minggu je. Lagipun dia satu lagi dekat dulu, memang itulah. Memang berguna lah untuk kerja dekat industri. Maknanya apa yang dibelajar di di program PSME ini amat berguna untuk digunakan di luar sana kan. Okey ya. Okay. Maknanya perlulah CJ kompetensi ni untuk kita menambahkan ilmu dan untuk kita lebih menambahkan kemahiran kita dekat luar sana kan. Okey, kita tengok komen-komen dulu. Okey, ada komen daripada Encik Mahasan okey, iaitu dia Encik Mahasan bertanya, apa beza pertauliahan ST dan EIU? Okey. Soalan ni saya boleh tujukan kepada saudara TS Muhammad Zuhaili lah okey. Apa perbezaan pertauliahan ST dan EIU? Okey. Okey, berbalik kepada soalan daripada satu ni, Encik Mahasan Ahmad. Okey, Encik Mahasan Ahmad. Okey, dia tanya apa beza antara pertauliahan ST dan EIU. Okey, ST tu kalau term dia adalah Suruhanjaya Tenaga, EIU adalah Ethical Inspectorate Unit. Okey, ST ni iaitu pertauliahan daripada ST ni adalah berkenaan dengan judgement A1, judgement AO, judgement A4, kemudian wireman. Kalau EIU ni beza dia, judgement dia adalah judgement L1, L2, L3. Okey, dan beza antara ST dan EIU, ST ni hanya digunakan pakai di Semenanjung dan Sabah sahaja, manakala EIU ni hanya digunakan pakai di Sarawak sajalah. Okey, kalau kursus tu tidak banyak perbezaan, silibus dia tu tidak banyak perbezaan lah. Tapi pentauliahan dia hanya perbezaan. Bila kita gunakan dan bila kita dapat gunakan, itu je lah beza dia. Beza je tempat-tempat dia lah. Contoh saya cakap EIU hanya digunakan di Sarawak sahaja dan tidak dapat digunakan di Semenanjung dan Sabah, dan ST sebaliknya lah. ST hanya dapat digunakan di Semenanjung dan Sabah saja, manakala EIU tak dapat digunakan di Semenanjung dan Sabah. Itu saja beza dia. Kalau ikut konten silibus dia tak banyak beza lah. Okey, itu saja. Terima kasih Encik Mahasan. Okey, kita ambil lagi satu soalan daripada komen iaitu TS Dr. Muhammad Nawawi bin Umar. Okey, dia bilakah IKM Bintulu nak offer program PSME high voltage Okey. Boleh saudara TS Muhammad Zali jawab tak ni pertanyaan? Okey, terima kasih Tuan Muhammad Nawawi bin Umar. Soalan dia bila nak offer PSME high voltage Ya. PSME high soalan voltage. ni, kalau ikut soalan ni bukan yang daripada Encik Muhammad Nawawi, tapi ramai lagi yang bertanya. Encik Nelson pun ada bertanya, Encik Marudi pun ada bertanya, dan peserta lain pun ada bertanya bila IKM Bintulu nak anjurkan high voltage. Okey, sebenarnya kita memang ada mohon bajet dengan HQ berkenaan dengan peralatan high voltage ni, tapi kita masih menunggu maklum balas dan bajet lah. Okey, saya harap doa daripada penonton ni lah agar IKM Bintulu ni dapat bajet dan dapat menjalankan program PSME high voltage lah. Sebab saya tahu memang high voltage ni kalau ikutkan di Sarawak ni hanya Sarawak Energy saja yang mengajukan kursus high voltage, iaitu di Kuching. Satu saja pusat. Kemudian yang kedua saya baru dengar cerita attack tapi belum dapat kelulusan lagi lah. Itulah doa-doa lah kepada penonton-penonton semua supaya kita IKM Bintulu dapat
mengadakan program high voltage ni Okey. Okey. Maknanya banyak lah kan apa ni orang bertanya lah kan mengenai PS high voltage ni. Maknanya keperluan tu ada dekat sekitar Sarawak ni kan. Okey, insya-Allah kita pakat doa lah semua agar IKM Bintulu membuat lagi program PSME high voltage ni insya-Allah. Okey, kepada saya nak tanya lagi kan, kita sambung program kita hari ni. Okey, kepada saudara Nelson yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang kejuruteraan elektrik ni, okey. Setelah saudara mendapat kompetensi kan daripada IKM Bintulu apakah ada kelebihan yang syarikat berikan selepas saudara mengikuti program ini setelah memiliki CJ kompetensi? Kelebihan dia yang pertama tu memang gaji lah. Okay, yang kedua tu company dia tu dia offer dia akan offer lagi untuk ambil apa yang patut untuk ni. Sampai sekarang dia, macam soalan tadi itu yang saya tanya Tezul bila nak buka voltage dekat game, memang dia offer tapi apa memang dia ada. Itu yang kelebihannya dekat company ni lah, sebab dia percaya kita kan, dia percaya kita pun menaruh kepercayaan dia. Memang dia akan offer. Okey, maknanya bila ada CJ kompetensi ni maknanya ada kelebihan lah berbanding pekerja-pekerja lain di luar sana lah kan. Okey, kita nak tanya kepada saudara TS Muhammad Zuhaili lah kan. Okey, program ni dah lama 4 tahun dah diadakan. Okey, ada tak syarikat-syarikat luar yang syarikat-syarikat telah menghantar staf-staf mereka mengikuti program PSME di IKM Bintulu untuk masa yang terdekat ni? Ada program yang contohnya menghantar sebahagian daripada staf-staf mereka untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang kompetensi ni. Okey, kalau berkenaan dengan syarikat yang menghantar pekerja-pekerja dia, kalau baru-baru ni kita dapat tahu daripada syarikat MLNG ABF dan SK Oil. Hujung tahun 2020, hujung tahun lepas, mereka ada menghantar pekerja-pekerja untuk mengambil kursus Chargeman L3 seramai 26 orang. Okey, 26 orang. 3 syarikat ni itulah MLNG, ABF dan SK Oil lah. Mungkin tujuan mereka menghantar ni adalah yang seperti yang soalan yang diberitahu oleh Encik Kushairi lah, iaitu untuk meningkatkan prestasi kerja dan mendapatkan kompeten dalam bidang elektrik. Okay, sebelum syarikat MLNG ni banyak lagi lah yang menghantar. Contoh sendiri saya ambil dekat daripada syarikat Tuan Haji Marudi sendiri, iaitu Reda Infak pada tahun 2018. Beliau menghantar lebih kurang 13 orang saja kan. 13 orang untuk mengambil kompeten wireman G2 di tempat kami lah. Maknanya kalau ikutkan kami tidak ada masalah lah untuk menerima kategori individu, syarikat ataupun daripada mana-mana agensi lah. Okay, untuk mengambil kursus ni, ataupun mereka contoh syarikat tu nak kata special class, contoh special class nak buat weekday. Okey, nak buat weekday special class contoh hari Isnin sampai Jumaat. Okey, itu pun kita tak ada masalah, cuma kita boleh berbincang lah, datang ke KM kita berbincang. Ada setengah-setengah company pun ada minta contoh dia tak nak orang lain, dia nak syarikat dia saja. Okey, kita tak ada masalah, kita boleh bincang apa semua. So dalam isu ni kita tak ada masalah lah, daripada individu perseorangan, syarikat, okey, semua boleh ni lah mantap untuk mengikuti program ni lah. Okey, itu sajalah. Okey, maknanya adalah pernah daripada syarikat luar yang seperti MNG,
SKO dan ABF yang menghantar staff-staff mereka untuk meningkatkan lagi kemahiran dalam bidang kompetensi di IKM Bintulu lah. Okey, Tuan Haji Marudi okey, selaku orang kata pengarah urusan Reda Ifat Sedia Berhad yang mempunyai ramai staf yang terlibat dalam bidang elektrik okey, adakah Tuan selaku pengarah urusan menggalakkan staf-staf Tuan untuk mengikuti program PSME untuk menambahkan ilmu dan kemahiran dalam bidang kompetensi di IKM Bintulu ni? Okey. Kita menggalakkan para pekerja kita untuk mengambil bidang electrical ni sebab kita ada projek yang berkenaan dengan bahagian electrical, jadi kita tak boleh nak suruh dia orang tanpa competent person untuk memegang sesuatu benda yang bahaya lah. Jadi benda ni amat perlu untuk pihak syarikat sebab pihak syarikat, sebab apabila berlaku kemalangan memang pihak DOS ataupun pihak yang berkewajipan dia akan mencari punca dari sana. Kenapa membenarkan pekerja yang tidak kompeten untuk memegang benda yang bahaya seperti electrical? Inilah menyebabkan saya memberi sokongan kepada pekerja saya untuk belajar di IKM sebab saya tahu bahawa pihak tenaga pengajar IKM amat berpengalaman tentang bidang electrical. Okey, itu saja yang saya komen lah. Okey, saya serahkan dengan TS Muhammad Kushairi balik. Okey, maknanya Tuan Haji menggalakkanlah maknanya staf-staf Tuan Haji untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang kompetensi ni. Okey, berbalik kepada TS Muhammad Zuhaili lah kan. Okey, sebagai seorang pengajar di IKM Bintulu ni. Okey. Apakah orang kata apakah strategi yang dilakukan Boleh ulang balik? Okey, mungkin ada sistem ada ni sikit. Okey, berbalik pada soalan daripada Encik Nurrela Sulaiman. Okey, saya tolong jawabkan bagi pihak moderator lah. Okey, beliau bertanyakan berkenaan dengan ada online registration. Okey, buat masa ni kita memang tak ada lagi buat online registration, tapi kita akan ada, tapi boleh hantar melalui email, WhatsApp kepada in-charge lah. Okey, untuk online registration kita belum ada lagi lah, kita belum ada buat lagi lah untuk online registration. Okey maknanya kita belum ada lagi lah untuk online registration. Maknanya mungkin selepas ni kita akan program ni. Okey, kita menjawab lagi soalan daripada TS Mahasan Okey, bagaimana kebolehpasaran pelajar-pelajar elektrik IKM Bintulu dan demand bagi graduan-graduan IKM di industri? Okey, boleh Saudara TS Zuhaili jawab soalan daripada TS Mahasan Okey, kebolehpasaran pelajar-pelajar elektrik IKM Bintulu Okey, kalau ini soalan ni pelajar-pelajar elektrik IKM Bintulu. Okey, ni saya rasa Encik Mahasan Ahmad bertanyakan, okey ni tentang full time saya rasa
Okay, tentang full time, okay, saya balik kepada full time lah, kita lagi sikit daripada PSMB. Okay, balik kepada full time kita, okay, pelajar-pelajar kita ni dah ada yang contoh daripada diploma dan sijil lah. Contoh kita ambil contoh diploma lah. Okay, diploma batch kita dah ada 2 batch yang dah tamat belajar lah. So Alhamdulillah saya tengok demand industri kepada pelajar-pelajar kita ni amat tinggi lah. Ada pelajar kita yang dah bekerja dengan Shell, dengan Murphy, kemudian ada yang bekerja dengan Sarawak Energy. So Alhamdulillah lah. Untuk batch pertama diploma kita 100% sudah bekerja. Dan untuk batch kedua 90% dah bekerja. Hanya yang selebih itu 10% tu dia bukan tak bekerja, dia bekerja tapi bukan dalam bidang elektrik lah. Contohnya dalam Food Panda, tapi kira kerja lah tu. Okay, terima kasih Cik Hasan. Terima kasih kepada saudara TS Muhammad Zaili. Okey, maknanya keboleh pasaran graduan IKM Bintulu, pelajar-pelajar IKM Bintulu ni amat membanggakan lah kan. Maknanya habis belajar je, okey, peluang kerja ada kan. Maknanya keboleh pasaran tu tinggi lah kan. Okey, kita ada soalan lagi TS Muhammad Zaili Kita ada daripada Wan Dasmin. Okey, bila L3 start Cik untuk hujung tahun ni Cik? Dia tanya soalan untuk program PSME untuk L3. Okey, Encik Wan Dasmin. Okey, sekarang ni kita memang sekarang ikutkan banyak permintaan sebenarnya. L1, L2, L3, wireman. Sebab dia untuk pengaturan penonton-penonton lah. Untuk tahun ini, tahun 2021 ni kita masih tidak menjalankan sebarang tidak menjalankan sebarang program PSME sebab ialah yang pertama kita akur dengan pihak kerajaan, okey, dengan peraturan dan arahan pihak kerajaan. Yang kedua, kita pun sayangkan nyawa, okey, sayangkan nyawa. Kita tak nak ada kluster-kluster daripada kluster PSME ke. Okey. Kemudian untuk berbalik pada soalan Cik Wan Dasmin tu, A3, okey, plan kalau ikutkan A3 ni, kalau ikutkan Sarawak dah masuk fasa ketiga kan, kalau ikut Sarawak dah masuk fasa ketiga, kalau ikutkan kita masih menunggu SOP daripada SDMC lah, sama ada boleh menjalankan kursus ataupun tidak lah. Sebab A3 ni kita boleh menjalankan kursus online tapi hanya melalui teori sahaja kita boleh menjalankan, tapi untuk amali kita tak dapat jalankan melalui online lah. Maknanya peserta-peserta perlu hadir ke IKM, okay, untuk mengikuti kursus-kursus amali. So berbalik kepada soalan Cik Wan Dasmin ni, kita masih menunggu keputusan daripada SDMC lah berkenaan dengan SOP untuk pengajuran kursus bengkel part time lah. Okay, sebabnya kalau ikut info sekarang pun pelajar full time pun masih belum masuk ke IKM lagi. Okay, terima kasih Cik Wan Dasmin. Okey, terima kasih kepada TS Zuhaili. Okey, kita ada lagi satu komen daripada penonton Okey, daripada Hillary. Okey, bagi kami yang tidak ada pengalaman bekerja, boleh tak menyertai program G2 dan G1? Okey, minta saudara TS Muhammad Zuhaili dah jawab soalan ni. Okey, Encik Hillary bagi yang tidak ada pengalaman bekerja. Oh, ini minta maaf Encik Hillary bagi yang tidak ada pengalaman bekerja tidak boleh untuk menyertai program G2 G1. Maksud saya tidak boleh ni sebab kursus kita PSME ni adalah kursus kekompitenan elektrikal lah. Kekompitenan elektrik yang mana kita menghasilkan produk yang orang kata berkompetensi dalam bidang elektrik. Bila masuk berkompetensi tu adalah beliau tahu cara-cara mengendalikan kerja-kerja dalam litar hidup, dan litar mati, safety. So minta maaf Cik Hillary, untuk yang tidak pernah bekerja tu kita
kita tak benarkanlah untuk mengambil program G2 dan G1. Tapi yang mana yang tidak ada pengalaman bekerja, kalau dia mau ingin minta kursus program G2 dan G1 ni, kita ada satu lagi kursus lah, iaitu kursus asas electrical. Kursus asas electrical ni adalah berkenaan dengan basic electrical. Yang ni yang mana tidak ada pengalaman bekerja ataupun bekerja dalam bidang lain, kita boleh buatlah basic electrical lah, kursus basic electrical lah. Cuma kursus basic electrical ni bukan di bawah pentaulihan daripada EIU lah. Ini hanya basic kursus daripada pihak IKM dulu sajalah. Okey, minta maaf Cik Dari. Terima kasih. Okey, maknanya kita ada khusus asas electrical untuk bagi yang yang tiada pengalaman kerja. Okey, maknanya dia orang pun boleh orang kata berminat tapi pengalaman kerja tak ada kan. Maknanya dia boleh orang kata ambil pengalaman dan skill melalui kelas asas electrical tu ya. Okey. Berbalik kepada saudara Nisan dan Haji Marudi lah kan. Okey, orang kata selaku kata bekas peserta program separuh masa elektrik PSME di IKM Bintulu kan. Apa saranan atau mesej yang boleh saudara Tuan Haji Marudi dan saudara Nisan sampaikan kepada individu-individu yang ingin mendapatkan sijil kompetensi untuk menyertai program di IKM Bintulu ni. Okey, saya mulakan dengan Tuan Haji Marudi lah. Okey, saranan saya bagi pihak luar sana, okey. Kalau betul-betul berminat untuk menceburi bidang electrical, okey. Saya galakkan mereka seperti mana yang Encik Jul TS Zuhaili cakap tadi, okey. Berjumpalah dengan pihak IKM ni lah, pengurusan IKM, dan bertanya. So di sana nanti kita akan dapat input yang banyak daripada mereka. Macam saya dulu, mula-mula dulu pun saya tak tahu siapa yang dekat mana saya nak belajar electrical. Padahal pada hakikatnya saya memang dah ada basic electrical kan, memang bekerja bidang electrical. So sehingga saya pergi ke EIU Sarawak, kemudian EIU tendang balik pergi ke IKM. So bila dah tendang pergi IKM, saya berjumpa dengan penolong pengarah. Penolong pengarah pun amat membantu. Dia macam boleh dikatakan memang betul-betul membantu untuk kita supaya lebih tahu tentang electrical ni dan mengenali tentang pengurusan IKM Bintulu ni, Institut Kemahiran Mara Bintulu ni. Itu yang pada pandangan saya lah. Walaupun kita tak ada electrical, basic electrical sekalipun, nak mengetahui basic electrical, berjumpalah dengan TS Muhammad Zuhaili ni. Sebab mereka amat membantu. Saya serahkan dengan TS balik. Itu pengalaman saya. Okey, saudara Nisan boleh bagi sedikit mesej ataupun saranan kepada orang di luar sana untuk mengikuti program PSME ni. Saranan saya pada yang kontraktor atau bekas pelajar di luar sana, jangan sia-siakan peluang ni lah, sebab benda dah dekat. Dulu kita selalu macam Tuan Rudi cakap dulu, kalau nak pergi Kuching tu dia ada leceh sikit. Nak ulang alik jauh. Sekarang ni dah dekat dah ada Bintulu. Sangat baguslah untuk kalau nak ambil sekarang. Itu saranan saya pada yang luar sana lah. Okey, maknanya orang kata benda dah ada dekat dengan kita kan. Okey, maknanya dekat dengan kita dan boleh kita tambahkan ilmu atau kemahiran-kemahiran mengenai electrical ni. Maknanya tak payah pergi Kuching dah kan. Dekat IKM Bintulu pun dah ada pusat pertaulihan yang diiktiraf oleh IU dan AST. Maknanya kita hanya merebutkan peluang untuk kita mengikuti program PSME ni. Okey. Untuk orang kata akhirlah kan, okey. Saudara TS Muhammad Zuhaili lah, okey. Mungkin penonton-penonton di luar sana penonton live Facebook kita okey. Maknanya diorang berminat untuk mengikuti program PSME ni,
Okey, macam mana mereka nak kata nak menyertai program ni? Okey, kaedah memohon lah. Ramai yang tertanya juga macam mana cara kita nak mohon program BSM ini, ada melalui online, adakah macam mana, ataupun ada borang di EIU. Okey, kaedah mohon kita di sini kita mengikut antara tempat-tempat pusat-pusat yang lain lah. Okey, kaedah mohon dia kalau peserta-peserta yang berminat dan ingin memohon boleh datang terus ke IKM Bintulu ataupun hubungi person in charge yang terlibat lah. Okey, sebagai nombor. Okey, kalau untuk yang ingin mengambil komputer chargeman L2 overhead dan wireman G1 boleh hubungi saya Zuhaili di talian 019-500-4936. Okey, saya ulang, untuk chargeman L2 overhead lah dan G1 boleh hubungi saya Zuhaili 019-500-4936. Dan untuk peserta-peserta yang ingin mengikuti chargeman L2 underground dan wireman G2 boleh hubungi Encik Aspin. Encik Aspin ini pun antara orang kata apa, antara pakar bidang elektrik di IKM ni. Okey, TS Aspin Biazmi iaitu di talian 019-231-0102. Kemudian untuk yang berminat untuk mengikuti chargeman L1 boleh hubungi Encik Zainul lah, Encik Zainul 013-978-2364. Saya ulang, 013-978-2364. Dan chargeman L3 iaitu saudara moderator kita lah, tuan moderator kita sendiri yang apa, iaitu chargeman L3 di talian 019-573-5929. Saya ulang, 019-573-5929. So kalau buat mana-mana peserta yang berminat, bolehlah walk in ke IKM Bintulu ataupun hubungi kami di talian yang saya berikan tadi, ataupun borang boleh didapati di kaunter pejabat IKM Bintulu dan di website IKM Bintulu. Okey, borang juga boleh di-download di website IKM Bintulu. So untuk musim pandemik ni WhatsApp borang apa semua boleh melalui WhatsApp ataupun email sajalah kepada peserta-peserta in charge tersebut lah. Okey, saya berbalik kepada tuan moderator kita lah, Encik Kushairi. Okey, terima kasih TS Muhammad Zuhaili atas jawapan soalan itu tadi. Okey, kita ada soalan daripada TS Mahasan. Okey, TS Mahasan tanya, bagaimana pelajar daripada Semenanjung dan Sabah berminat untuk melanjutkan pelajaran di IKM Bintulu, terutamanya di peringkat diploma? Apa CJ kompetensi yang boleh dapat selain daripada diploma? Okey, apa maknanya kalau belajar diploma, apa CJ lagi yang dapat selain CJ diploma tu? Okey. Saudara TS Zuhaili boleh jawab soalan tersebut? Okey, terima kasih Encik Mahasan. Ini antara peminat penonton yang paling banyak bertanyakan soalan lah. Peminat ni peminat IKM ni. Okey, saya jawab soalan Encik Mahasan. Okey, kalau pelajar daripada Semenanjung dan Sabah yang minat untuk melanjutkan pelajaran di IKM Bintulu, terutamanya di peringkat diploma, apa saja kekomponen yang boleh dapat selain diploma? Okey, soalan ni bukan saja pelajar daripada Semenanjung, Sabah, pelajar daripada Sarawak sendiri pun yang ingin menyambung diploma di IKM Bintulu ni special lah, sangat special. Bagi saya antara pusat-pusat yang special. Sebab apa? Sebab di IKM Bintulu kita ni, kita menawarkan diploma teknologi kejuruteraan pemasangan elektrik, yang mana selepas pelajar tersebut tamat, mereka akan memperolehi yang pertama CJ kompetensi wireman G2 dan G1 daripada pentaulihan EIU, iaitu Electrical Inspectorate Unit. Yang kedua, mereka akan mendapat chargeman L1, L2 overhead dan underground daripada EIU, Electrical Inspectorate Unit. Dan yang ketiga, mereka memperolehi CJ kompetensi chargeman A1 daripada Suruhanjaya Tenaga ST. Okey, so wireman G1, G2, chargeman L1, L2 dan chargeman A1 yang akan mereka perolehi daripada pentaulihan Badan Profesional Elektrikal, EIU dan ST. Itu bagi saya sangat special lah. So untuk pelajar-pelajar full time, rebutlah peluang ini, dan pelajar-pelajar part time yang ingin menyambung kursus
menyambung program PSME ni, rebutlah peluang ini. Bagi saya ianya amat special lah, amat berharga, terutamanya kepada pekerja-pekerja industri di luar sana lah. Okey, terima kasih lah. Okey, orang kata special kan. Maknanya bukan sekadar CJ diploma je pelajar-pelajar dapat. Okey, maknanya CJ Casmin sekali pun dia orang dapat. Okey. Maknanya banyak kelebihan yang pelajar-pelajar dapat apabila belajar di IKM Bintulu ni. Okey saya rasa program kita ni dah sampai penghujung. Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada panel-panel kita, okey, iaitu TS Muhammad Zuhaili iaitu pensyarah daripada IKM Bintulu kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama berkongsi dalam program hari ini, dan kepada tetamu khas kita Tuan Haji Marudi bin Haji Jabah kerana sudi meluangkan masa, okey, bersama-sama untuk hari ini, dan panel kita yang ketiga iaitu saudara Nisan Jeng Galang, anak Kandawang. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada hari ini untuk berkongsi pengalaman dan kemahiran-kemahiran yang belajar di IKM di dalam program PSME pada hari ini. Okey, saya ucapkan terima kasih juga kepada penonton-penonton yang meluangkan masa selama sejam ini untuk menonton program kita pada hari ini. Okey, dan terima kasih kepada IKM Bintulu kerana memberi ruang kepada kami daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik untuk membuat live Facebook mengenai program separuh masa elektrik di IKM Bintulu dan unit ICT yang sama-sama membantu dalam menjayakan program kita pada hari ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey Ji, terima kasih Ji. Okey. Okey cikgu. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih. Boleh keluar. Boleh keluar. Okey. Atau nak sembang dulu. Minum. Ngopi dulu. Ada surat. Wah, banyak yang salah dalam mengajar tu. College, university, IKM Bintulu, cluster dalam minyak dan gas. Tak IKM Bintulu tak naik je tak. Tada! Siapa tu orang tak? Kami orang dari Majlis Perwakilan Pelajar IKM Bintulu Yang akan menerangkan kebaikan-kebaikan yang terdapat di IKM Bintulu. Mun kita mau tahu, IKM Bintulu adalah salah satu institut pengajian bara yang membantu golongan B40 dan golongan Bumi Putra. Benar sih? Benar, Dek. Antara pusat yang terdapat di bawah Ikmato adalah seperti KKTM, MJII, KPM dan IKM. Di Sarawak Tok sendiri pun ada 2 buah IKM iaitu IKM Kuching dan IKM Bintulu. Di IKM Bintulu menawarkan bidang di dalam kluster minyak dan gas. Wow, apa IKM Bintulu ya? Kita mau tahu si IKM Bintulu. Jom kami on tunjukkan. Kat mana kita tahu tak? Situlah IKM Bintulu. Mun kita mau tahu, IKM Bintulu adalah institusi TVET yang menawarkan bidang dalam minyak dan gas. Wah, menariknya. Memang banyak yang menarik di